Okey, sekarang kita akan belajar tajuk ubahan. Okey, tajuk ubahan tajuk kaitan 5, bab 5. Okey, dalam tajuk ubahan ni ada 3 jenis ubahan. Ubahan pertama ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan tercantum. Okey, kita akan tengok 3 ubahan ni. Okey, tengok dulu ubahan langsung. Okey, ubahan langsung, okey, jika pemulihan ubah Y berubah secara langsung dengan pemulihan ubah X, maka Y per X. Okey, dia punya keadaan dia Y per X lah. Bila berubah secara langsung, keadaan dia akan jadi Y per X. Ialah satu pemalar iaitu Y per X sama dengan K. Okey, ini dia punya bentuk dia. Bila Y tu berubah secara langsung dalam pembentuk ubah X. Okey, bila okey, sekarang kita tengok simbol pula. Okey, simbol untuk bagi ayat ni. Simbol bagi Y berubah secara langsung dengan X. Okey, Y berubah secara langsung dengan X ialah Y. Okey ni, bentuk yang macam ni. Bentuk yang macam boomerang pada ni bentuk macam ni. Okey, yang bentuk macam ni. Okey, ini bentuk simbol dia. Okey, simbol kita akan guna untuk ubahan. Jadi kat sini kalau kita ungkapkan Y berubah secara langsung dengan X, okay, kita akan buat Y. Okey, simbol ni X. Okey, jadi kat sini bentuk dia akan ada macam ni. Okey, untuk persamaan pula. Okey, persamaan bagi Y berubah secara langsung dengan X ialah Y sama dengan KX. Okey, bila kita nak tukarkan dalam bentuk sama dengan, kita kena bubuh K kat dia, kat depan tu. Kita kena bubuh K di hadapan dia. Okey, dengan keadaan K itu ialah pemalar. K itu ialah pemalar. Kita tengok contoh kat sini pernyataan Y berubah secara langsung dengan X. Jadi dia kita gunakan simbol yang macam inilah Y berubah secara langsung dengan X. Tukar dalam bentuk persamaan iaitu Y sama dengan KX. Okey, kita kena tambah K. Okey, kena tambah K juga walaupun macam mana. Okey, kena tambah K. Kemudian yang seterusnya P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Jadi kat sini P, okay, simbol tu Q2 kuasa 2. Okey, dia tukar dalam bentuk persamaan, tukar sahaja P sama dengan K, K tu kena tambah. Okay, kena tambah K sini, K X kuasa 2, Q kuasa 2. Okay, jadi kena tambah K tu sebagai pemalar. Okay. Untuk pernyataan seterusnya V berubah secara langsung dengan R kuasa 3. Okay, R kuasa 3, jadi sini tukar bentuk simbol dia, jadi sini lah Y berubah secara langsung dengan R kuasa 3, macam ni bentuk dia. Kemudian nak tukar dalam bentuk persamaan V sama dengan KR kuasa 3. Okay, KR kuasa 3. Kita tambah saja K tu di hadapan R kuasa 3. Okay, yang terakhir sekali M berubah secara langsung dengan punca kuasa N. Okay, punca kuasa N. Jadi sini bentuk dia kalau tukar dalam menggunakan simbol dia M berubah secara langsung dengan punca kuasa N. Bentuk dia macam inilah. Okay, dia simbol dia. Kalau tukar dalam bentuk persamaan, kita tambah saja K di hadapan tu. Okay, jadi M sama dengan K punca kuasa N. Tambah saja K di hadapan tu. Okay. Okay, simple je. Kita tambah saja K kalau nak tukar dalam bentuk persamaan. Kita tengok seterusnya pula. Okay, tengok contoh kat sini. Diberi P berubah secara langsung dengan Q dan P. Okay. Okay, diberi P berubah secara langsung dengan Q. Okay, P berubah secara langsung dengan Q. Dan P sama dengan 18 apabila Q sama dengan 6. Cari nilai P apabila Q sama dengan 5. Okay, sekarang ni dia nak suruh kita cari nilai P ni apabila Q sama dengan 5. Okay, sekarang tukar dulu. Okay, tukar dulu. Kita bubuh dulu P berubah secara langsung ni dengan menggunakan simbol dia. Okay, P berubah secara langsung macam ni. Okay, macam ni P berubah secara langsung dengan Q. Okay, kita tukar dalam bentuk persamaan di P sama dengan KQ. Okay, tambah Q, K kat depan ni macam ni. Okay, tambah K di hadapan. Kat sini, jadi kat sini kita nak sekarang ni kita nak cari nilai P ni apabila Q tu 5. Okay, nak cari nilai P tu apabila Q tu 5. Okay, sekarang ni kita kena cari K tu nilai dia berapa. Apa dia punya pemalar dah. K tu nilai dia berapa. Macam nak cari, kita masukkan dahulu nilai yang nilai P dan Q yang diberi. Contoh kat sini, bagi kat sini nilai Q dia 6 dan P dia 18. Okay, jadi kat sini kita masukkan dulu P dia 18, kemudian Q dia 6. K tu kita nak cari nilai K tu lah. Okay, jadi kat sini nak cari nilai K tu, K dia sama dengan 18 bagi 6. Dia dapatlah K tu nilai dia 3. Okay, jadi K tu nilai dia 3. Okay, sekarang ni dia punya persamaan dia P sama dengan 3Q. Okay, P sama dengan 3Q. Sekarang kita nak cari nilai P apabila Q tu dengan 5.
Sekarang nak cari nilai P tu. Nak cari nilai P tu, jadi kita kena gantikan Q tu dengan 5. Dapatlah 3 darab dengan 5 dapatlah 15. Jadi nilai P tu 15. Okey. Tengok pula yang seterusnya, ubahan sonsang. Okey, jika pemboleh ubah Y berubah secara sonsang dengan pemboleh ubah Q, pemboleh ubah X, maka XY ialah pemboleh ubah. Jadi kat sini kalau Y berubah secara sonsang dengan pemboleh ubah X, maka dia punya keadaan dia di XY. K ialah pemalar, iaitu XY sama dengan K. Okey, ini dia punya dalam bentuk dia lah. Okey, tapi kalau dalam simbol dia akan jelas simbol bagi Y berubah secara sonsang dengan X ialah Y. Okey, simbol dia ni berubah secara sonsang. Okey, simbol yang sama juga macam ubahan langsung tadi. Cuma kat sini kalau untuk ubahan sonsang dia akan 1 per. Okey, 1 per dia mesti ada bahagi. Okey, mesti ada per. Mesti ada per. Ini 1 per X. Okey, 1 per X. Jadi kat sini kalau ubahan sonsang dia berbentuk pecahan dah 1 per X. Okey, 1 ada kat atas. Okey, jadi untuk kalau kita nak tukar dalam bentuk persamaan pula, untuk persamaan bagi Y berubah secara sonsang dengan X 1 per X ni, okey, ialah Y sama dengan K per X. Okey, jadi kalau kita nak tukar dalam bentuk persamaan, kita kena ada K juga. Jadi K tu kita letakkan di atas. Kita letakkan kat atas tu, kat tempat 1 tu. Jadi situ dalam bentuk persamaan dia akan jadi Y sama dengan K per X. Okey, dan keadaan K ialah pemalar. Okey, tengok contoh kat sini, Y berubah secara sonsang dengan X. Jadi kat sini Y, okey, tanda ni 1 per X. Kemudian kalau dalam bentuk persamaan jadi Y sama dengan K per X. Okay, ini dalam bentuk persamaan. Okay, yang seterusnya P berubah secara sonsang dengan Q. Q kuasa 2. Jadi sini berubah secara sonsang. Jadi kita tukarkan dalam bentuk simbol dia. P berubah secara sonsang. Okay, bentuk yang cuma memberi ini 1 per Q kuasa 2. Okay, mesti ada 1 per. Okay, mesti ada 1 per Q kuasa 2. Kemudian nak tukar dalam bentuk persamaan, kita tambah sahaja K di atas tu. Okay, tambah K kat tu. Jadi P sama dengan K per Q kuasa 2. Sama juga V berubah secara sonsang dengan R kuasa 3. Jadi ni V kita tukar dalam bentuk simbol. V simbol dia 1 per R kuasa 3. Jadi sini tukar dalam bentuk persamaan. V sama dengan K per R kuasa 3. Ini dalam bentuk persamaan. Ini tambah sahaja K. Okay. Seterusnya last sekali M berubah secara sonsang dengan punca kuasa N. Jadi bila punca kuasa N, kita ubah sahaja M. Ubah sahaja dalam bentuk simbol. M berubah secara sonsang 1 per punca kuasa N. Okey, ubah sahaja secara dan tambah saja 1 kat atas. Jadi tukar dalam bentuk pecahan lah. Dia 1 per. Okey, jadi bila nak tukar dalam bentuk persamaan pula, sama juga tambah sahaja K. K M sama dengan K per punca kuasa N. Okey, mudah sahaja. Ini contoh soalan pula untuk ubahan sonsang ni. Okey, jadi R berubah secara sonsang dengan M. Okey, R berubah secara sonsang dengan M. Okey, tukar dulu dalam bentuk simbol. R berubah secara sonsang dengan M, 1 per M. Okey, yang tukar dah, kita tukar pula dalam bentuk persamaan. Jadi di sini R sama dengan K per M. Okey, R sama dengan K per M. Okey, dah ubah dah R sama dengan K per M. Dia kata, dan R sama dengan 5 apabila M sama dengan 4. Okey, so kita cari nilai R apabila M sama dengan 10. Okey, jadi di sini kita kena cari nilai R tu. Okey, kalau nak cari nilai R, kita kena tahu dulu nilai K tu berapa. Kita kena tahu nilai K tu berapa. Kita tahu nilai K ni berapa. Okey, nak tahu nilai K tu berapa, kita masukkan, dia kata kat sini R sama dengan 5 apabila M sama dengan 4. Jadi kat sini kita masukkan nilai M dengan R tu. Jadi kat sini R dia kata sama dengan 5. Jadi kita bubuh 5 kat sini. Kemudian dia kata M ni sama dengan 4. Okey, jadi kat sini kita isi kat 4. Okey, 4. Okay, jadi kat sini M sama dengan K per 4. Jadi kat sini kita boleh cari dah nilai K tu. Jadi kat sini 5 darab dengan 4 dapatlah 20. Jadi kat sini R sama dengan 20 per M. Okay, jadi bentuk dia untuk bentuk yang dah K dah tahu dah tu. Bentuk yang K dah tahu 20. Jadi kat sini bentuk akan jadi R sama dengan 20 per M. Okay, jadi kat sini tengok bagi soalan ni kata cari nilai R apabila M sama dengan 10. Kita akan cari nilai R. Okey, apabila M sama dengan 10. Jadi kat sini kita gantikan M bawah ni. M yang kat bawah ni dengan 10 untuk cari nilai R tu. Jadi gantikan 10 jadi 20 bahagi 10 dapatlah 2. Jadi nilai R tu 2. Okey, jadi nilai R tu 2.
Tengok pula seterusnya ubahan tercantum. Okey, ubahan tercantum ialah suatu hubungan di antara tiga pemboleh ubah atau lebih dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah secara langsung dan ataupun sonsang dengan pemboleh ubah yang lain. Maksudnya bila ubahan tercantum ni menggabungkan antara ubahan langsung dengan ubahan sonsang ataupun kedua-duanya atau boleh juga langsung. Ubahan secara langsung, ubahan secara langsung, ubahan secara sonsang, ubahan secara sonsang. Dua berlaku dua kali boleh. Okey, jadi kat sini kita tengok bila apabila dia tercantum. Okey, ada lebih pada pemboleh ubah. Okey, simbol bagi Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Okey, bila ada dua pemboleh ubah kat sini, okey, bila ada dia bagi kita kata berubah secara langsung dengan X dan Z, okay, ada dua X dengan Z, sama juga tak payah pening kita tulis juga dalam bentuk biasa. Y berubah secara sonsang, X berubah secara langsung, X Z. Okay, ini dalam bentuk simbol. Kalau dalam bentuk persamaan, just tambah K je di hadapan macam ni. Dalam bentuk persamaan, just tambah K saja di hadapan. Okay, ini untuk ubahan secara langsung, berubah secara langsung. Okay, macam ni, simple saja. Kalau untuk ubahan secara sonsang pula, okay, simbol bagi Y berubah secara sonsang dengan P dan Q. Okay, untuk ayat yang Y berubah secara sonsang dengan P dan Q, okay, itu kita dalam bentuk, kita buat dalam bentuk simbol macam ni. Okay, bentuk simbol. Okay, Y berubah secara sonsang 2 per PQ. Okay, kalau untuk sonsang mesti ada 1 per kan, jadi 1 per PQ. Tulis P dan Q tu duduk di bawah. Okay, 1 duduk di atas. Kalau dalam bentuk persamaan, sama juga kita tambah K sahaja. Okay, 1 tu digantikan dengan K. Okay, sini. Jadi Y sama dengan K per PQ. Okay. Kalau yang ni kedua-dua ni melibatkan kalau ubahan langsung berlaku dua kali. Maksudnya ubahan yang sama berlaku. Kalau ubahan sonsang berlaku dua kali, maksudnya ubahan yang sama yang berlaku. Sekarang kita nak tengok kalau ubahan berlaku perubahan secara kedua-dua. Itu satu berlaku antara dua, tercantum di dua langsung dengan sonsang. Okay, macam mana kita nak ungkapkan dalam bentuk simbol dan persamaan. Okay, simbol bagi Y berubah secara langsung dengan U dan secara sonsang dengan V ialah, okay, kalau ayat dia Y berubah secara langsung dengan U. Okay, berubah secara langsung dengan U. Okay, dan berubah secara sonsang dengan V. Okay, kita buat macam biasa saja. Okay, kita ubah macam biasa saja. Y berubah secara langsung dengan U. Okay, kalau U tu kita kalau berubah secara langsung kita just tulis je kan. Kita just tulis je Y berubah secara langsung dengan U. Dan dikata secara sonsang dengan V. Jadi kalau secara sonsang mesti per. Jadi per sahaja dengan V. Okay, jadi per sahaja dengan V. Jadi kat sini Y berubah secara langsung dengan U per V. Okay, U per V. Bentuk dia macam ni je. U per V. Okay, kalau dalam bentuk persamaan pula Y sama dengan K U per V. Okay, tambah saja K di hadapan, di atas tu. Okay, tambah di hadapan dan di atas. Okay, tak apa, duduk dengan U. Okay, duduk dengan U macam ni. Okay, simple saja. Okay, buat macam konsep dia. Okay, ini untuk bahasa contoh. Tengok contoh soalan kat sini. Okay, tengok contoh-contoh keadaan dia. Okay, contoh kat sini W berubah secara langsung dengan X dan Y. Okay, W berubah secara langsung dengan X dan Y. Jadi kat sini W berubah secara langsung X dengan Y. Okay, gabungkan saja. Jadi kat sini kalau dalam bentuk persamaan W sama dengan K, X, Y. Okay, kalau yang seterusnya P berubah secara langsung dengan Q dan R kuasa 2. Okay, jadi kat sini berubah secara langsung Q dengan R kuasa 2. Okay, buat macam ni saja. Kalau nak tukar dalam bentuk persamaan, jadi P sama dengan K, Q, R kuasa 2. Okay, kalau S berubah secara langsung dengan T dan berubah secara sonsang dengan U. Okay, jadi kat sini ada dua, secara langsung dengan secara sonsang. Jadi kat sini S berubah secara langsung dengan T, kemudian per dengan U. Okay, untuk berubah secara sonsang. Okay, macam ni. Kalau untuk dalam bentuk persamaan, kita just tambah K saja kat atas tu. Kita tambah K je kat atas tu. Okay, kalau D berubah secara langsung dengan E kuasa 2 dan berubah secara sonsang dengan punca kuasa F. Okay, berubah secara langsung dengan E kuasa 2 per dengan punca kuasa F. Okay, kita just follow sahaja. Okay, untuk kalau nak berubah, kalau nak tukar dalam bentuk persamaan, jadi D sama dengan KE kuasa 2. K itu kita tambah K di hadapan di atas sini. K di atas dia, KE kuasa 2 per punca kuasa F. Okay, ini untuk yang langsung dan sonsang. Okay, sekarang kita tengok pula untuk dua-dua sonsang. R berubah secara sonsang dengan M dan punca kuasa N. Jadi R berubah secara sonsang 1 per M punca kuasa N. Tambah 1 je atas. Maksudnya kat sini kalau untuk sonsang, kita just bubuh pecahan saja.
Okey, berperpisahan. Kalau nak tukar untuk persamaan, just tambah K saja di atas. Satu tu akan ditukar sebagai K. Tengok contoh kat sini. Okay, contoh soalan, diberi Y berubah secara langsung dengan X dan berubah secara langsung dengan Z. Okay, tukarkan dulu, okay, pernyataan tu dalam bentuk simbol macam ni. Okay, dah tukar macam ni. Y berubah secara langsung dengan X dan berubah secara langsung dengan dengan Z. Jadi dah tukar sini, kita tukar pula dalam bentuk persamaan macam ni. Okay, Y sama dengan X per Z. Okay, K tu kita tambah K lah kat sini. Tambah K. Okay, kemudian dia kata Y sama dengan 6 apabila X sama dengan 3. Dan Z sama dengan 4. Jadi kita tukar dulu, kita cari nilai K ni berapa dulu. Okay, kita gantikan saja Y tu dengan 6. Okay, Y ni dengan 6. Kemudian X ni dengan 3. Z ni dengan 4. Jadi dapatlah nilai K tu 8. Okay, bila dapat dah nilai K tu 8, kemudian dia kata cari nilai Y apabila X sama dengan 15 dan Z sama dengan 5. Jadi kita kena cari nilai Y ni, nilai Y di hadapan ni apabila X sama dengan 15 dan Z sama dengan 5. Jadi masukkan saja, isi saja, nanti dapatlah Y itu sama dengan 24.